ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Muslimin sidang jemaah, muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada pagi ini kita duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebaikan insya-Allah. Insya-Allah pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab 50 akhlak salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, pada bab yang ke-22. Betul kan? Bab ke-22. Baik. Iaitu bab lembut hati dengan banyak menangis. Iaitu lembut hati mereka banyak menangis di atas kecuaian mereka dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara akhlak para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in yang menjadikan mereka ini istimewa, menjadikan mereka ini golongan yang terbaik selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kerana banyaknya menangis. Yang mana banyaknya menangis mereka itu datang daripada lembutnya hati mereka. Hidupnya hati mereka yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka selalu mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan menangis memohon keampunan sekiranya hak-hak Allah itu tidak dapat dilaksanakan atau ada kecuaian dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira." Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalaulah kamu semua mengetahui apa yang aku tahu, Nabi kata. Maksudnya ada benda yang Nabi tak khabarkan pada sahabat. Ada benda yang di luar daripada pengetahuan sahabat, hanya diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang dimaksudkan ialah dengan perkara-perkara gaib. Semisal syurga, semisal neraka. Nabi pernah tengok syurga dan neraka dengan mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada hadis yang Nabi riwayatkan. Nabi kata, orang yang paling ramai aku tengok dalam syurga. Sebab Nabi pernah tengok syurga dan neraka secara direct dengan mata kepala Nabi ketika mana dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Baik. Nabi kata orang golongan yang paling ramai aku tengok dalam syurga siapa? Orang miskin. Jadi Nabi tahu perkara-perkara sam'iyah, perkara-perkara gaib. Ada perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tidak dilihat sendiri oleh orang lain, yang mungkin Nabi khabarkan pada sahabat tetapi tidak dapat digambarkan dengan secara
sebagaimana yang Nabi tengok. Maksudnya Nabi tengok lagi dahsyat daripada yang disampaikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nampak? Jadi Nabi kata apa? Kalaulah kamu semua mengetahui apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, aku telah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak pernah melihat sesuatu yang menyerupai mereka. Mereka pada waktu pagi lagi telah berubah muka menjadi pucat. Di antara dua mata mereka ada seperti laluan hujan. Ni. Makna di antara dua mata ni, antara dua mata ni macam ada bekas. Bekas apa? Sebab banyak menangis. Dia orang banyak menangis ni tuan-tuan, kita boleh tengok pada mata dia. Mata dia bengkak. Kemudian kalau banyak lagi menangis, dia akan nampak dekat tempat keluar air mata ni dia macam bekas. Bekas apa? Bekas banyaknya air mata tu lalu. Mereka pada waktu malam telah berjaga untuk sujud. Tidak henti-henti air mata keluar menangis kerana Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku semalam adalah tergolong di kalangan orang-orang yang lalai. Lalu kata Sayyidina Ali, bila aku tengok macam tu, maka aku terus rasa aku ni golongan yang lalai. Sebab apa? Sebab melihat para sahabat Nabi yang lain, banyaknya mereka menangis kerana takut akan dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu para ulama mengatakan bahawa kalau kita tak mampu nak menangis betul-betul, bangun malam dah cuba dah nak menangis, pura-pura menangis pun tak apa. Pura-pura menangis dulu, nanti barulah akan betul-betul menangis. Kena menangis. Sebab mata yang menangis kerana takutkan Allah, takutkan azab Allah, mata itu tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut ainani la yamassahumun nar. Dua pasang mata, yang mana siapa ada dua pasang mata ni, la yamassahumun nar, tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud bila siapa ada dua pasang mata ni, maksudnya bila sebut mata ni takkan disambar oleh api neraka, bermaksud bukan mata tu saja, tapi seluruh anggota tubuh badan tu tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Mata yang macam mana? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis pada waktu malam kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mengenangkan azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, api neraka ni tuan-tuan, kita tak payah cerita azab, kita cerita dalam pun takut dah. Saya ringkaskan, Nabi pernah cerita pada sahabat, nak tahu dalam tak dalam api neraka, Allah perintah pada malaikat campak seketul batu daripada puncak api neraka. Batu tu nak cecah ke dasar api neraka yang paling bawah, paling dalam, mengambil masa selama 70 tahun. Tu dalam api neraka. Baru cerita dalam, campak batu daripada puncak, 70 tahun batu tu baru cecah ke dasar api neraka. Tu baru dalam. Belum cerita azab lagi, belum cerita siksaan dalam api neraka lagi. Sebab tu disebut dalam satu riwayat, tuan-tuan, api neraka ni kalaulah jatuh atas dunia ni, turun atas dunia, jatuh atas dunia,
sebesar lubang jarum. Besar dia lubang jarum kan? Bukan besar meja ni, bukan besar kereta, bukan besar orang tak. Besar dia hanyalah sebesar lubang jarum. Maka akan terbakar daripada barat sampai ke timur. Ni api neraka. Api neraka. Nak sebut dahsyat api neraka. Sebab tu orang yang bangun pada waktu malam nangis minta ampun kerana takutkan azab Allah, orang ni Allah haramkan daripada bakaran api neraka. Air mata dia tu akan jadi pemadam api neraka untuk dia di hari akhirat kelak. Satu. Nombor dua, mata yang berjaga malam untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar perang, orang yang keluar berdakwah sampai tak lena, sampai tak tidur, mata dia berjaga untuk menyebarkan agama Allah. Orang ni juga tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak, sebab tu kita kena bangun malam. Kena bangun malam. Kalau kita sebut pada pengajian yang lalu, antara sebab kenapa kita kena bangun malam, kerana mahsyar itu panjang. Kan? Orang tanya pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu tu dia tengah semayang, tanya, kenapa waktu siang kamu ni penat dengan puasa, lelah dengan puasa, malam pula kamu penat dengan semayang malam. Ingat dah penat puasa petang, malam tidurlah. Tak. Puasa penat petang, malam penat pula ibadah pada waktu malam. Lalu kata Sayyidina Ali, kerana mahsyar itu panjang, maka ibadah itu meringkaskan perjalanan kita di padang mahsyar. Sebab tu bagaimana kita di padang mahsyar bergantung dengan bagaimana kita hidup di atas dunia. Bergantung dengan amalan yang kita buat waktu kita hidup. Sebab tu atas dunia ni tuan-tuan, buatlah amalan-amalan yang akan memudahkan perjalanan kita di padang mahsyar. Antaranya apa? Atas dunia ni banyakkan maaf kesilapan orang. Banyak maaf dosa orang dengan kita akan memudahkan hisab kita di padang mahsyar. Bagi maaf. Tiap-tiap hari sebelum daripada tidur, maafkan orang. Maafkan orang. Tuan-tuan, jangan kita tidur setiap malam dalam keadaan kita tak maafkan orang. Dalam keadaan kita membawa dendam. Jangan. Kalau ada bergaduh suami isteri, sebelum tidur, masing-masing maafkan pasangan masing-masing. Kalau ada bergaduh anak beranak, mak ayah bergaduh dengan anak, anak bergaduh dengan mak ayah, sebelum tidur, maafkan kesilapan mereka. Kalau ada bergaduh dengan kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik, rakan sekerja, ada bergaduh dengan jiran tetangga, sebelum tidur, maafkan mereka. Jangan bawa dendam dalam tidur kita. Tidur kita tak kalenda. Sebab tu sebelum tidur, maafkan orang. Amalkan tiap-tiap malam, ya Allah, aku maafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh orang lain pada aku pada hari ini. Mudah-mudahan orang lain pun memaafkan kesalahan aku kepada mereka. Tu, setiap-tiap malam. Itu nombor satu, nak meringkaskan perjalanan kita di padang mahsyar. Nombor satu, jangan tinggal maafkan orang. Nombor dua, amalan yang kita kena buat kalau kita nak mudah perjalanan kita di padang mahsyar. Ni, dah dekat dah. Apa dia? Buat ibadah korban. Sebab apa? Sebab Nabi sebut antara kelebihan orang yang buat ibadah korban, binatang korban yang dia sembelih atas dunia akan jadi tunggangan untuk dia di padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar ni dua. Satu, kita tak tahu lama mana kita berjalan di padang mahsyar. Tak tahu. Berapa ratus ribu tahun kita tak tahu. Yang kedua, kita tak tahu macam mana kita berjalan di padang mahsyar. Satu, tak tahu lama mana. Panjang. Nombor dua,
kita tak tahu macam mana kita berjalan di padang mahsyar. Ada orang berlari dekat padang mahsyar. Ada orang berjalan. Ada orang merangkak. Ada orang mengensot. Ada orang kepala kat bawah, kaki kat atas. Maka antara yang memudahkan perjalanan kita di padang mahsyar ialah binatang yang kita korbankan di atas dunia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak korban, afdal yang kita korban seekor. Sebab tu satu bahagian lembu dengan satu ekor kambing, mana lagi afdal? Satu ekor kambing. Walaupun kalau ikut turutan, nombor 1 unta, nombor 2 lembu, nombor 3 baru kambing. Tapi kalau satu bahagian unta dengan satu ekor lembu, mana lagi afdal? Satu ekor lembu. Satu bahagian lembu dengan satu ekor kambing, mana lagi afdal? Satu ekor kambing. Dia yang afdal sekor. Itu dulu. Sebab tu usahakan kalau boleh, biar dalam hidup kita ni tuan-tuan, sepanjang hidup kita, paling-paling tidak kita dah korbankan sekor. Paling-paling tidak sekor lembu. Kalau tak boleh buat terus sekor, tahun ni 1 bahagian, tahun depan 2 bahagian ke, janji seumur hidup kita, kita korban cukup sekor. Nampak? Tapi usahakan dulu. Kalau boleh, salah satu korban tu sekor lagi bagus. Dia macam ni. Dia bila kita korban, nombor 1, afdal dia sekor. Aduh. Tapi kalau sekor tu, contoh, sekor unta. Ada 2 ekor unta. Contoh. Sekor yang A lagi besar daripada yang B. Maka afdal kat mana pula? Afdal korban yang besar daripada yang kecil. Sebab apa? Sebab rolik dia, korban ni kalau lagi besar, lagi banyak daging. Bila lagi banyak daging, maka lagi banyak boleh sedekah pada orang susah, orang miskin. Nampak? Sebab tu kalau sekorkan unta dengan sekor lembu, tapi lembu ni lagi besar daripada unta. Kalau ikut asal dia, mana lagi afdal, unta ke lembu? Unta. Tapi kalau lembu ni lagi besar pada unta. Takdir kata ada bakar besar, lagi besar pada unta. Maka mana afdal? Afdal lembu yang besar daripada unta. Dia nombor 1 afdal sekor. Mana-mana yang sekor tu paling afdal. Nombor 2, kalau sekor dilihat pada mana yang lebih besar. Baik. Kalau ada 2 ekor sekor lembu, lembu A, lembu B, sama besar, sama berat. Cuma satu yang mahal, satu yang murah. Mana lagi afdal? Afdal yang mahal daripada yang murah. Itu turutan dia. Boleh faham? Tapi nak bagi tahu, kata korban ni, kalau kita korban seekor, dia akan jadi binatang tunggangan untuk kita di padang mahsyar. Tuan-tuan, korban ni dia kena jadi amalan tahunan gitu. Kena ingat. Orang yang ada kemampuan tapi tak buat ibadah korban, orang ni Nabi tak suka. Walaupun dia amalan sunat, tapi kena ingat, orang yang tak buat amalan korban dalam keadaan dia mampu, orang ni Nabi tak suka, Nabi tak berkenan. Sebab apa? Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang ada kemampuan untuk buat ibadah korban, tapi dia tak buat, Nabi kata, maka jangan datang solat dengan kami. Makna kalau duduk zaman Nabi, Nabi tak bagi mai semayang dengan Nabi. Maksud tak bagi mai semayang tu maksud dia apa? Maksudnya tak suka lah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita panggil kawan-kawan kita ni main rumah kita.
Tiba-tiba ada seorang ni kita tak panggil. Sebab apa tak panggil? Orang lain panggil. Sebab kita tak berapa berkenan lah. Tak berapa suka perangai dia ke, mulut dia ke, apa ke. Kan? Jadi kenapa Nabi tak ajak dia main semayang sekali? Sebab Nabi tak suka. Jadi kena ingat. Kalau ada duit, ada kemampuan, tapi duk rasa nak masuk ke tak mau masuk, nak buat ke tak mau buat, kena ingat. Kalau ada kemampuan, tak buat, Nabi tak suka. Lepas tu kata para ulama, siapa ada kemampuan tapi tak buat, hukumnya makruh. Hukum dia makruh. Allah, Ustaz, makruh je pun. Bukan dosa pun. Tapi kena ingat, benda makruh ni, benda yang Allah tak suka. Dia memang tak berdosa. Tapi benda makruh ni, benda Allah tak suka. Sebab tu tuan-tuan, kena kalau ada kemampuan, masuk. Nak tahu ada kemampuan, tak ada kemampuan macam mana? Tengok kat poket tuan-tuan, kalau ada John, ada Dunhill, mampulah tu. Ada John, ada Dunhill, mampu. Kan? Ada John, ada Dunhill, ada Vic pula. Lagilah 2 kali mampu tuan. Betul orang isap rokok ni paling-paling tidak setahun dia kena korban seko. Baru padan dengan rokok dia isap tu. Kan? Sungguh, tuan-tuan kalau kira setahun isap rokok tuan. Setahun, tuan-tuan agak sampai tak 10,000 habis untuk rokok? Sampai tak? Sampai tak tuan-tuan? Sampai. 10,000 ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh korban dekat-dekat 2 ekor lembu. Tapi bila cakap kat orang isap rokok, dia tanya balik, Ustaz, korban tahun ni berapa ekor? Oh, no. Dia tanya balik kita. Kita tak apalah, kita tak isap rokok. Kita tak habis duit ke situ. Ni, kalau orang ada isap rokok, dia bagi alasan tak boleh korban, bohong. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam urusan dunia, kita selalu cari jalan. Kita jarang bagi alasan. Tidak? Contoh, orang isap rokok. Isap rokok ni, sorry lah kalau orang isap rokok kat sini. Contoh, orang isap rokok. Dia rokok dia habis. Rokok habis. Tapi dia akan cari jalan juga nak isap rokok. Dia akan pergi jumpa lah siapa-siapa pun. Orang tak kenal pun dia minta rokok. Betul tak? Orang tak kenal pun dia minta rokok. Ji, ada rokok tak? Mes batang. Atau orang isap rokok ni dia bagus juga orang isap rokok ni. Dia ukhuwah dia kuat. Sungguh. Mana ada orang minta barang dalam keadaan tak kenal? Betul? Tuan-tuan, orang main tiba-tiba daripada luar, tak tahu siapa, muka tak pernah tengok, main-main minta 50 dekat kita. Kita bagi tak? Bagi tak? Bang, pinjam 50. Kita tak kenal pun dia. Tak pernah tengok muka dia. Tak pernah bercakap. Main-main minta 50. Tobat kita tak bagi. Tapi orang kalau isap rokok, orang tu haram tak pernah tengok muka, minta rokok sebatang, bagi. Bagi tuan-tuan. Rokok sebatang. Suria tu sebatang. Berapa ringgit tuan-tuan? Bagi. Walaupun tak pernah kenal. Betul orang isap rokok ni dia memang kamcing. Mungkin daripada dalam perut tu dia kenal tak? Ada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu belum tengok dia bercumbu rokok lagi. Tahu bercumbu rokok? Dia nak isap rokok. Lighter tak ada? Atau lighter tu habis gas. Cari-cari lighter tak jumpa. Apa dia buat? Dia pinjam rokok kawan dia. Dia ambil rokok kawan dia, dia pun letak dekat depan rokok dia, dia pun sedut. Kan? Bercumbu rokok. Kan? Ni orang isap rokok. Baik. Betul yang dirahmati oleh Allah. Baik. Nampak? Jadi kalau boleh isap rokok, makna boleh sangatlah. At least tuan-tuan nak korban satu bahagian. Tak ada alasan. Kita ni kalau bab dunia, selalu cari jalan. Jarang bagi alasan. Tapi kalau bab akhirat, selalu bagi alasan. Jarang kita cari jalan. Sungguh.
Kalau bak dunia tu, kalau nak bayar duit kereta tu, cari juga duit nak macam mana pun nak bayar. Tapi kalau untuk kenderaan di hari akhirat, tak apalah Ustaz, tahun lepas masuk dah, tahun depan pula lah. Bagi alasan. Kita cari alasan. Allah Ustaz, baru ni anak sekolah, orang raya pula. Allah, mana nak cari duit, tak dan balik, tak dan nak cover lagi ni Ustaz. Tak apalah, tahun depan Allah faham. Ada main macam tu lah. Dia kira Allah faham. Kan, Allah tahu kita tak ada duit Ustaz. Kan, sambil seokok. Habis janau. Kan. Kan. Kalau muslimat pula, kalau nak beli tapawai, boleh main kutu. Saya tak pernah imagine tuan-tuan, tak boleh nak imagine. Kumpul duit nak beli bekas makanan. Kan? Ada tu kumpul main kutu nak beli apa? Nak beli pulut dakap. Nak beli daun ketum. Bukan daun ketum masak tu. Ni gelang mai. Main kutu. Boleh main kutu. Tiap-tiap bulan boleh kumpul duit sikit. Boleh ikat perut. Nak beli mah. Tapi nak masuk korban, tak ada duit. Tak ada duit. Ini muhasabah kita. Kita untuk akhirat, kita banyak bagi alasan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama nak main masjid. Sama. Kan? Tak ada nak ustaz nak main masjid anak kecil. Bawa pergi shopping mall anak kecil boleh pula. Sanggup pula Eric. Dukung 3 jam, 4 jam dekat shopping mall. Dukung sanggup. Padahal main masjid sejam tak ambil. Kan? Garang ustaz pagi-pagi ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita ni untuk akhirat kita tak pernah cari jalan. Ya. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan ni ibadah korban buat. Dia buat. Ada orang kata ustaz, nak buat apa buat korban Ustaz? Kalau setakat nak makan daging, saya beli kat pasar pun boleh. Daging sembelih tu pun bukan saya makan. Saya makan wahyu, contoh. Sebab tu korban ni dia bukan pada mahal, bukan pada murah. Tapi dia pada takwa. Ada orang duit tak ada. Tapi dia cari jalan. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi masjid ceruk-ceruk kampung, tuan-tuan tengok biasa mereka buat apa? Kalau nak buat korban, mereka kumpul duit. Norih getah, kait, kelapa sawit, kerja dekat bendang, pesawah. Mereka kumpul duit sikit-sikit. Kumpul sebulan 50, sebulan 100. Cukup satu bahagian, masuk ibadah korban. Ni. Tapi ada orang duit banyak. Sepoh-sepoh duit dia. Tapi dia tak ada rasa pun nak buat ibadah korban. Sebab apa? Sebab dia pada takwa. Bukan pada banyak duit, bukan pada tak ada duit. Dia pada takwa. Kalau orang ada takwa, dia usaha cari jalan untuk masuk ibadah korban. Masjid apa ikut tahun ni? Tak tahu. Baru 5. Target berapa? Tak tahu target. Tuan-tuan baru 5. 5 ni command tuan-tuan. Ada masjid dah 15 ekor full. Siap minta tambah. Jadi kalau 5 baru command orang pucuk perdana ni tuan-tuan kena tambah paling-paling tidak 10 ekor. Tapi dia sebenarnya masjid ni dia bukan tak mau buat banyak. Nak buat 20 ekor, 30 ekor pun boleh. Tapi masalah dia apa? Tak ada pekerja. Sebab hak biasa masuk korban ni datang letak tangan kat belakang. Tengok. Sembelih dah. Betul balik. Mai bila pula? Time ambil daging. Mai tu buatlah kerja sekali. Kan? Buat kerja sekali. Betul lah. Dia kata ustaz, kan dalam hadis Nabi sebut orang yang buat ibadah korban ni tengok apa? Tengok darah tu. Tengok darah sudahlah ustaz. Kena balik dah. Dah buatlah kerja sekali tuan-tuan, dah lembu tuan-tuan. Kan? Mana lembu kita? Buatlah. Kalau macam tu 30 ekor pun tak apa. Kan? Ada orang komplain apa masjid buka 15 ekor. Dah hang tak buat kerja? Saya pernah tuan.
Waktu saya jadi JK masjid dulu, 20 ekor. 20 ke 15 macam tu lah. Pukul 6 petang baru siap. Tak ada orang nak buat kerja. Sebab apa? Hak masuk ni tak mau buat kerja. Kan? Dia tuan-tuan kena buat kerja sekali lah. Baik. Jadi baru 5. Kena bagi cukup 10 tuan-tuan. InsyaAllah lah lepas ni cukup lah 10. Kan? Masjid komisen jangan lupa. Tak, saya bergurau. Baik tuan-tuan. Anda kena bagi cukup. Pakat bagi tahu kawan-kawan. Adik-beradik kumpul anak-beranak. Masuk tuan-tuan. Dia afdal di tempat tuan-tuan berhari raya. Kalau tuan-tuan raya kat sini, masuk kat sini lah. Jangan ambil masuk kat kampung pula. Kan? Bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi tak dapatlah yang paling afdal. Sebab apa? Tempat tuan-tuan ada lembu lagi. Kalau tempat tuan-tuan dah tutup, lain cerita. Ni tempat tuan-tuan ni boleh lagi. Ada lagi. Boleh masuk lagi. Utamakan di mana tuan-tuan berhari raya. Kalau tuan-tuan raya kat kampung, baru buat kat kampung. Kalau beraya dekat sini, buat dekat sini. Sebab apa? Nak ambil pahala afdal. Menyaksikan binatang korban disembelih. Pokok dah tuan-tuan, kena cari jalan untuk supaya memudahkan kita di padang mahsyar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Adalah diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu an itu terdapat pada wajahnya 2 garis hitam kerana terlalu banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, orang yang dikenali sebagai orang yang sangat gagah. Dia ni ahli gusti. Orang tengok keras. Perwatakan dia garang, keras. Tapi dialah orang paling lembut hatinya apabila bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan apa? Sehingga kan dekat wajah dia ni ada kesan yang tak hilang. Ada kesan warna hitam. Disebabkan apa? Banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang soleh. Sebab tu diceritakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, diceritakan bahawa jiran setiap malam, jiran tetangga kepada Imam Abu Hanifah akan merasa sedih dan merasa kasihan. Kerana apa? Kerana mendengar tangisan Imam Abu Hanifah tiap-tiap malam. Mana Imam Abu Hanifah tu tiap-tiap malam dia menangis. Punya dia tak tahan tangisan dia, sampai tangisan dia didengari oleh jiran. Jiran kesian dengan Imam Abu Hanifah. Kerana apa? Banyaknya menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu an berkata, setitis air mata yang keluar daripada mataku ini kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala lebih aku suka daripada aku bersedekah sebuah gunung dalam emas dalam keadaan hatiku keras. Kata Sayyidina Ka'ab, dia kata apa? Aku lagi suka menangis kepada Allah. Air mata yang aku keluar kerana menangis kerana Allah, kerana kelembutan hati aku, lebih aku suka daripada kalau aku sedekah segunung emas dalam keadaan hati aku keras, dalam keadaan hati aku sombong. Nampak? Sebab tu menangislah tuan-tuan. Anak menangis, bangun malam seorang-seorang munajat pada Allah akan dosa kita yang banyak. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Tak larat nak hitung tuan-tuan. Saya yang duduk depan ni pun belum tentu dosa saya lagi kurang daripada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan nampak ustaz ni macam handsome je, mengajar, sampaikan ilmu, nampak macam kemas je ustaz ni, bagus je ustaz ni, tak. Boleh jadi dosa saya lagi banyak pada dosa tuan-tuan. Tuan-tuan bukan tahu apa saya buat kat belakang, tak tahu. Tuan-tuan bukan tahu perangai saya, tak tahu. Tuan-tuan cuma main sini, sangka baik dengan saya. Tengok macam okey, dengar ceramah, anda dengar suara kuat, kira okey lah. Kan? Tapi tuan-tuan tak tahu dosa saya dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dosa kita banyak. Ada dosa kita buat dalam keadaan kita sedar. Ada benda kadang-kadang kita tak sedar dosa kita buat. Ada keadaan dalam keadaan kita buat dalam keadaan sengaja. Ada benda kita buat dalam keadaan kita tak sengaja. Maka minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu nak minta ampun pada Allah. Allah suruh kita minta ampun pada Allah. Allah suruh kita minta. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Habis hadis yang bab yang ke 22. Baik, masuk bab yang ke 23. Sikit. Saya kena habis pukul 7 tuan-tuan. Sebab saya ada urusan sikit nak kena balik awal. Jadi pukul 7 kita habis insya-Allah. Sikit. Bab yang ke 23 iaitu bab merasakan diri akan disiksa. Iaitu mereka menyangka diri mereka akan binasa kerana mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan aku di atas segala kesilapanku ini. Sekalipun mereka tidak berbuat apa-apa kesalahan. Ni orang saleh. Orang saleh ni tuan-tuan, mereka sentiasa merasa berdosa. Walaupun dalam keadaan tak buat dosa. Kita rasa tak ada dosa. Walaupun sentiasa bergelumang dengan dosa. Ini kita. Ini banyak lemahnya kita tuan-tuan. Antara lemahnya kita sebab apa? Banyaknya kita melihat salah dan silap orang lain. Sehingga kita lupa akan kesalahan dan kesilapan diri kita sendiri. Apalagi kesilapan kita? Banyaknya kita melihat kebaikan diri kita sendiri. Sehingga kita melupakan kebaikan yang orang lain buat. Ini masalah. Ini silap kita tuan-tuan. Jadi antara akhlak para salafus salih, mereka ni sentiasa rasa bersalah. Rasa berdosa. Walaupun dalam keadaan tak melakukan dosa pada Allah. Mereka sentiasa rasa tak cukup dengan amal. Walaupun kehidupan mereka tak pernah lekang daripada amal soleh. Walaupun tak pernah lupa pada amal soleh, mereka duk rasa tak cukup lagi. Mereka sentiasa rasa tak pernah cukup dengan ilmu. Walaupun mereka itulah orang yang paling tinggi keilmuan, paling alim dalam agama. Ini orang-orang yang saleh. Ini golongan salafun as-salih. Baik. Maka barang siapa yang tidak menghisap dirinya ketika di dunia, maka akan panjanglah hisapnya di sana kelak, yakni di hari akhirat. Sebab tu orang yang atas dunia jarang muhasabah diri dia. Orang ni dia jauh daripada petunjuk Allah. Orang ni jauh daripada bimbingan Allah. Sebab apa? Dia tak pernah postmortem diri dia. Dia duk postmortem orang. Dia duk selidik orang. Duk tengok orang lain. Tapi dia tak pernah tengok kesilapan diri dia sendiri. Dia tengok buruknya orang lain. Tapi dia tak pernah tengok cala pada diri dia. Atau dia tengok cala pada orang lain. Tapi dia tak pernah tengok kudis yang ada dekat tubuh badan. Ada, ni kesilapan kita. Ada, sebab tu kata pengarang kitab, siapa yang atas dunia tak selalu hisap diri dia, tak selalu muhasabah, maka panjanglah dia akan dihisap di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya selalu pesan dengan tuan-tuan, tiap-tiap malam sebelum daripada tidur, cuba kita hitung diri kita. Cuba hisap diri kita. Cuba tanya diri kita satu soalan. Apa soalan dia? Ya Allah, daripada aku bangun tidur tadi, ya Allah, sampailah aku nak tidur balik ni, ya Allah, apa dah amalan yang aku dah buat? Yang amalan tu kalau aku mati ni, ya Allah, aku pejam mata ni tak celak-celak dah. Amalan tu akan menyelamatkan aku daripada bakaran api neraka-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita duk tanya soalan ni tiap-tiap malam untuk diri kita, insya-Allah besok kalau kita bangun, kita akan jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Sebab tu kena selalu hitung.
muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum, kata Sayyidina Umar. Hisablah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wallahu alam. Kita berhenti dulu pada bab yang ke-23 muka surat 60. Insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Wallahu alam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup, di belakang sana macam biasa, yang pertama saya masih lagi sedang membantu Pusat Pengajian Islam Al-Faruqi untuk membina bangunan baru. Alhamdulillah, bantuan yang tuan-tuan kutipan yang dibuat pada bulan Ramadan tahun lepas, antaranya di sini bulan Ramadan baru ni kita dah sampaikan untuk tambah dana, tapi masih lagi perlukan dana. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak terus bantu, tuan-tuan boleh letak dalam tabung yang saya bawa di belakang. Atau yang kedua, kami di Al-Azhar Care, kami akan melaksanakan ibadah korban di Chad, Afrika. Kalau ada tuan-tuan yang mungkin dah masuk dekat Malaysia, ada duit lebih lagi, nak tolong pula orang yang lagi susah, tuan-tuan boleh masuk. Atau mungkin nak masuk dekat Malaysia tak larat, mahal sangat, tak ada duit, memang betul-betul tak cukup duit, bukan saja-saja, memang tak cukup sungguh, maka jangan tak masuk langsung. Carilah alternatif yang lebih murah. Tak kira lah Afrika ke, Kemboja ke, Filipin ke, ikutlah. Janji ada bahagian tuan-tuan. Walaupun mungkin tak boleh nak tengok sembelihan ataupun binatang tu disembelih, tapi tetap ada bahagian kita untuk tolong orang yang memerlukan. Dia sebab tujuan kita buat korban ni untuk apa? Untuk bagi orang miskin yang hari lain dia tak boleh rasa daging, untuk dia rasa pada hari raya korban. Jadi kami insya-Allah akan ke Chad, Afrika. Yang mana Chad, Afrika ni tuan-tuan, dia negara yang miskin. Kalau disebut, kalau kita buka Google, dia negara paling miskin di dunia. Pendapatan per kapita dia, rakyat dia setiap orang setahun hanya $800 sahaja. Makna tak sampai 4,000 pun gaji setahun. Kita sebulan 4,000, dia setahun gaji 4,000 tak sampai. Mana sangat-sangat miskin. Sebab tu orang sana tuan-tuan, bila kita bagi daging korban tu depa akan keringkan macam ikan kering. Depa akan potong halus, depa akan jemur sampai kering. Sebab apa? Nak bagi tahan lama daging tu. Depa mana ada freezer. Jangan kata freezer, rumah pun tak ada api. Kan, kalau hak betul-betul susah, ada rumah api tak ada, mana datang nak letak freezer. Jadi cara dia, mereka akan kering, jemur, kering, kemudian simpan. Nak masak baru bawa keluar. Ni sana punya susah dekat Chad. Sebelum tu kami pergi Sudan. Sebelum ni kami pergi Sudan. Kami ingat Sudan ni susah dah. Orang Sudan, waktu kami sembelih, kita potong kepala, sembelih kepala, ekor hilang. Mereka ambil ekor. Rupanya sana pun ada ekor juga. Tapi dekat Chad, kami sembelih lembu, orang kena tikam. Sebab apa? Mereka berebut. Kami sampai kena buat korban ni dalam tempat tertutup. Sebab kalau buat dekat tempat lapang, pada tak dan, pakat tak dan lah nak sembelih lembu. Orang buat lari lembu tu. Mereka serbu. Ada sekali tu, ada 2 tahun lepas, kami simpan lagi video tu. Tengah-tengah sembelih ni, mereka main serbu tempat tu. Sampai ada orang Afrika yang jaga kami tu, kena tikam. Sebab apa? Berebut daging korban. Punya susah dekat sana. Jadi kalau ada yang nak bantu kami, nak bersama dengan kami buka sampai 25 Jun. Satu bahagian lembu RM350. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan nanti lepas sembahyang, tuan-tuan pergi dekat tabung tu, tuan-tuan snap gambar. Ada nombor telefon saya. Nanti tuan-tuan WhatsApp, saya hantar dia punya flyers. Saya hantar cara-cara nak masuk dia. InsyaAllah. Jadi wallahu alam.
Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.